art tourism ada dua petaan. Satu art, satu tourism. Okey. Satu art tu kita nak tahu apa jenis art yang kita nak fokuskan. Keduanya tourism tu pelancongan, maknanya art tourism tu pelancongan seni lah. So first of all, apa jenis seni yang kita nak libatkan dengan pelancongan? Memang banyak lah. Dan ada orang dia memang datang satu tempat tu untuk bukan saja dia melancong, tapi untuk dia menikmati satu bentuk seni. Sama ada bentuk itu adalah bentuk pameran ataupun persembahan. Contohnya macam persembahan teater ataupun konsert. Selalunya konsert lah, sebab dia popular kan. So kalau dalam konsert itu ada penyanyi yang pujaan dia, so dia duduk di Pulau Pinang tapi benda tu berlaku di Cameron Highland ke Ipoh ke Taipei, dia akan pergi. Dan bila dia pergi tu, dia mungkin akan bermalam di tempat tu. So itu pun boleh dianggap sebagai sebahagian daripada art tourism. Mereka pergi terpaksa melancong ke satu tempat untuk menikmati satu bentuk seni. So ada juga yang pergi sebab pameran. Macam-macam lah sekarang ni dalam dibagi gig ekonomi kan. Gig ekonomi ni siapa yang pintar menganjurkan aktiviti kesenian yang boleh menarik perhatian audiens tertentu, walaupun audiens itu bukan audiens lokal tapi audiens dari tempat lain. Mereka ni akan menggalakkan pelancongan seni. Itulah lebih kurang. Kau kata cuma aku jawab pendek-pendeknya. Okay. Education, how about education? Education, mereka orang yang melancong untuk menambahkan pengetahuan ilmu. Selalunya kalau secara tradisionalnya orang melancong untuk bersantai, bersukaria, relax, kan? Itu normal lah, itu sesuatu yang lazim. Itu dalam pelancongan selalu dikaitkan. Tetapi ada juga mungkin daripada research kalau kita baca, di mana orang pergi sesuatu tempat itu, duduk bermalam, semalam dua malam untuk belajar. Dia nak menuntut ilmu. Mungkin dia nak belajar dengan seorang guru, atau dia nak belajar dengan beberapa orang guru ataupun beberapa orang pakar, profesional, profesor dan sebagainya. Dia datang. Mungkin dia datang kerana ada seminar atau conference, kan? Dan kalau orang datang untuk conference, memang buat conference pun memang buat di hotel. Okay, Museum dan Galeri Tunku Fauziah, University Science Malaysia, MDTF. Sememangnya secara otomatis masuk dalam konteks educational tourism dan apa lagi art tourism, kerana kedua-duanya memang sebahagian daripada skop peranan MGTF. Satu dia di dalam universiti, mana boleh dia lari daripada education, kan? Keduanya dia juga sebagai galeri, dia ada koleksi seni halus yang penting, bukan saja di peringkat universiti tapi peringkat negara dan peringkat wilayah Southeast Asia. Jadi memang dia tak lari daripada konsep pendidikan dan seni. Cuma nak kaitkan dia dengan tourism, pelancongan. Itu mungkin sesuatu yang baru. Pelancongan dalam konteks macam mana? Konteks pelancongan. So konteks pelancongan ni sepaham saya, kita menggalakkan orang melancong untuk tujuan belajar, dan kalau secara khususnya belajar berkaitan dengan seni dan budaya. Tapi kena faham ya, MGTF USM ni dia bukan belajar confirm untuk dia datang belajar, tapi bukan seni saja. MGTF USM ini dia bukan seni sahaja, dia bukan seni budaya, dia sains dan teknologi. Dia berkaitan dengan bidang-bidang sains dan seni, kedua-dua bidang. Baik yang yang bersifat sejarah dan warisan, maupun yang sedang dicipta, pembaharuan, inovasi dan sebagainya. So kedua-dua tu ada konten dia. So sekarang ni cabaran untuk MGTF USM ni, dia dalam proses menjenamakan dirinya semula, kerana dia dah wujud 1999. lama lah, 20 plus years, nearly 30 years if I'm not mistaken. No, more than 30 years. Yeah, more than 30 years ya. USM itu sendiri dah lebih daripada 50. Even 1980 something. 1960. So yang ini yang saya tak confirm ni, nanti you potong lah, you edit lah. Alright. Anyway, dia sudah wujud lama kan. Dan dia perlu mengikut peredaran zaman. So sekarang ni kita tengah banyak buat proses, kita orang panggil penyegaran semula, pemurnian semula. Untuk tujuan itu, kita mungkin ambil masa
daripada 6 bulan hingga setahun untuk kita study balik. Dia tak boleh tiba-tiba tukar. Kita kena study balik, kita kena renung balik apa yang dia boleh buat. Kita tak boleh nanti kita tukar, membazir wang kan. So salah satu perkara yang kita tengok, yang kita fokuskan adalah kita tidak boleh menumpukan perhatian kepada mengumpul, menyimpan dan memaparkan barang lagi. Itu tak relevan Relevan, tapi mungkin bukan untuk kita. Ya. Sebab yang itu perlu macam di Amerika tu, seluruh bandaraya bawah tanah Washington tu digunakan untuk letak archival koleksi negara. Di Washington itu, kalau you pergi ke bawah tanah itu, di situ ada banyak koleksi. Dia ada macam-macam museum, tapi di bawah tu dia akan simpan semua harta benda aset negara dia yang dia tak tunjuk kepada umum. Malah yang ditunjuk kepada umum tu mungkin reproduksi je kadang tu. So kita tak ada kapasiti itu. Mungkin untuk di peringkat kebangsaan itu tugasnya tugas archiving dia panggil, archiving. Dan memang museum ada tugas archiving. Tapi kita kena tahu kita ada kekangan ruang. Kalau kita punya kekangan ruang tu tak ada, okeylah. So dan keduanya kena ada kepakaran archiving itu. So kita lihat balik, kita tak ada kepakaran tu sangat. Kita punya kepakaran tu lebih kepada mana. So ada satu perkara yang terlibat dalam, mungkin berkait dengan pelancongan pendidikan, pelancongan seni, adalah kita perlu berganjak daripada memaparkan objek kepada menyampaikan, mencipta, mereka mengikut peredaran zaman. So sekarang ni kita tengah banyak buat proses kita orang panggil penyegaran semula, pemurnian semula. Untuk tujuan itu kita mungkin ambil masa daripada 6 bulan hingga setahun untuk kita study balik. Dia tak boleh tiba-tiba tukar. Kita kena study balik, kita kena renung balik apa yang dia boleh buat. Kita tak boleh nanti kita tukar, membazir wang kan. So salah satu perkara yang kita tengok, yang kita fokuskan adalah kita tidak boleh menumpukan perhatian kepada mengumpul, menyimpan dan memaparkan barang lagi. Itu tak relevan Relevan, tapi mungkin bukan untuk kita. Ya. Sebab yang itu perlu macam di Amerika tu, seluruh bandaraya bawah tanah Washington tu digunakan untuk letak archival koleksi negara. Di Washington itu, kalau you pergi ke bawah tanah itu, di situ ada banyak koleksi. Dia ada macam-macam museum, tapi di bawah tu dia akan simpan semua harta benda aset negara dia yang dia tak tunjuk kepada umum. Malah yang ditunjuk kepada umum tu mungkin reproduksi je kadang tu. So kita tak ada kapasiti itu. Mungkin untuk di peringkat kebangsaan itu tugasnya tugas archiving dia panggil, archiving. Dan memang museum ada tugas archiving. Tapi kita kena tahu kita ada kekangan ruang. Kalau kita punya kekangan ruang tu tak ada, okeylah. So dan keduanya kena ada kepakaran archiving itu. So kita lihat balik, kita tak ada kepakaran tu sangat. Kita punya kepakaran tu lebih kepada mana. So ada satu perkara yang terlibat dalam, mungkin berkait dengan pelancongan pendidikan, pelancongan seni, adalah kita perlu berganjak daripada memaparkan objek kepada menyampaikan, mencipta, mereka bentuk pengalaman. So yang kita jual apa? Pengalaman. So kita promote apa? Pengalaman. Okey? Produk kita apa? Bukan barang. Bukan merchandise datang later. Pengalaman. Jadi kita akan tanya, kalau tentang GTF USM, apa pengalamannya? Bukan tengok apa, ataupun nampak apa, atau dapat data apa, fakta apa. Bukan, apa pengalaman. Pengalaman tu jadi hasil pembelajaran. Belajar dari pengalaman. Okey, faham? Okey, pengalaman ni pula kita tak boleh bagi orang satu pengalaman hanya dengan letak objek di meja dan letak maklumat di dinding. Pengalaman tu daripada zaman beratus tahun dulu orang dah ikut pengalaman tu kan. Baca, tengok, itu. Dan jalan di tempat lain, baca kat dinding, tengok. Itu pengalaman yang sama berulang. Sudah tidak boleh naik minat lagi. So kita kena
menyampaikan pengalaman itu dalam bentuk yang menarik, yang boleh engage orang. Salah satu daripadanya adalah bercerita menggunakan naratif. So kita kena fokuslah apa naratif yang kita nak paparkan. Okey, naratif tu adakah dalam bentuk manusia macam staff? Naratif yang tu menceritakan? naratif tu boleh datang dalam macam-macam bentuk. Burung pun boleh jadi tukang cerita. Okey. Okay? Watak dalam koleksi kita boleh jadi pencerita. David Brown dalam sejarah Pulau Pinang, dia boleh muncul boleh jadi pencerita. Okey, atau watak yang ada dalam lukisan-lukisan yang ada dalam koleksi kita boleh jadi pencerita. Sekarang ni MJT FSM ni kita tengah merancang membina naratif induk dengan naratif-naratif ranting. Kan? Untuk orang datang ke MJT FSM, ini pengalaman yang dia akan alami. Okay, so pengalaman yang kita nak sentral ni adalah pengalaman yang membawa manusia kembali kepada hubungan yang fitrah dengan sesama manusia dan manusia dengan alam dan manusia dengan pencipta. Apa saja naratif yang kita nak bentangkan, itu sentral dia. Asas dia adalah perasaan belas. Sebab tu kita gunakan perkataan belas dalam branding kita. Manusia ni mungkin boleh berkasih sayang, tetapi dia tak boleh memaafkan. Itu pun bukan kita reka-reka, itu daripada research. Kita buat research, kita dapati salah satu masalah manusia sezaman dan mungkin akan datang adalah kerana kurangnya sifat memaafkan, iaitu belas, compassion, ihsan. Ini sayang-sayang dia no problem, tapi bila kita buat salah je, dia akan mengecam secara jemaah. Dan itu sebahagian daripada psychological social trauma, kolektif social trauma. Kita ni secara sosialnya, kolektifnya mempunyai masalah kesihatan mental. Kita insecure, hidup dihambat, tekanan dan sebagainya. Jadi 1 daripada 3 orang rakyat Malaysia yang dewasa mempunyai masalah kesihatan mental. Sama ada dia depressed, anxiety, panic attack, insomnia, tak boleh tidur, anger problem. Dan itu tidak ada ubat khusus. Jadi antaranya adalah melalui bidang-bidang seni. Dan perlu ada pendidikan. So kita nak ambil peranan itu. So naratif kita naratif yang membawa manusia kembali kepada kesejahteraan melalui belas tadi. Sebab nama universiti ni asalnya kalau ikut penjenamaan zaman Tan Sri Zul dulu adalah nama nickname dia, Universiti Sejahtera Malaysia. Universiti Sejahtera Malaysia. Sebab tu dia juga jenamakan USM ni sebagai sebuah universiti dalam persekitaran taman. Dan minda dan juga kalbu manusia itu dianggap sebagai, dimetaforakan sebagai taman. Jadi bila datang ke MJTF USM ini, seolah-olah kita masuk ke dalam sebuah taman ilmu. Kita mengalami satu proses alamiah pembelajaran, satu proses satu cerita. Kita mengalami satu cerita, satu naratif yang mengembalikan kita, yang menyuburkan taman minda kita, menyuburkan taman kalbu kita. So apa yang kita suburkan? Rasa kasih sayang, rasa belas, ihsan, rasa hormat kepada alam semula jadi, hormat kepada orang lain, antara satu generasi dengan satu generasi. So kita nak fokus kepada naratif yang begitu. Sebab saya rasa naratif itu semakin lama semakin dipinggirkan, kerana kita hidup makin lama makin bekerja-kejar ataupun dihambat. Semua orang nak mengejar itu, mengejar ini. So kita nak jadikan MJTF ni bukan tempat bekerja, tapi untuk kita tempat menarik. Tahu menarik? Ada beza antara mengejar dengan menarik. Kalau sesuatu tu kita kata kita kejar, dia akan automatically benda yang kita kejar tu akan lari. Betul. Energi kita tu mengatakan lari. Sebab apa? Sebab saya nak kejar. Kalau kita keluarkan getaran menarik, jadi magnet. Kita tak payah pergi mana-mana kan? Kilots tu magnet. Yang nak tu datang kat kita. Kita nak yang itu.
So untuk tujuan itu kita kena tanya lah. Tak bukan MGT ABSM saja, mana-mana tempat pun. Apa magnet kau? Jadi apa magnet yang dia keluar, yang tertarik pada magnet tu akan pergilah. Kalau magnet dia, I don't know, Siti Nurhaliza, yang suka Siti Nurhaliza pergi lah. Kalau magnet dia bola sepak lah yang pergi. Kalau magnet dia rock metal lah pergi. So masing-masing kena cerita. Magnet ni yang saya katakan tadi, pengalaman. Content ni can be anything. Jadi pengalaman apa yang kita nak offer. So pandai-pandai lah pilih, dan tak semua pengalaman tu. Itu terpulang pada sistem nilai masing-masing lah. Ada setengah orang mengatakan pengalaman ni bagus, ada setengah mengatakan pengalaman ni tak bagus. Itu terpulang lah.